Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang mempertemukan kita pada malam ini. Kuliah sulung, kuliah pertama di Masjid Bandayu. Lama betul tak jumpa tuan-tuan. Berapa bulan udah besar-besar lah ke semua dah. Rambut udah panjang, janggut udah panjang. Janggut Pak Daud sampai kuning dah. Itu. Jadi inilah tuan-tuan, berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita jumpa kembali dengan norma baru, dengan ikut SOP kita ikut, insya-Allah benda baik kita ikut. Jadi tuan-tuan dari Allah, setiap diri daripada kita ni dalam orang kata tempoh PKP ni, PKP, PKPB, PKPP, tiap seorang mesti dia ada orang kata pengalaman masing-masing yang dia lalui sepanjang tempoh ni. Yang paling kita kata merisaukan waktu PKP dululah, mula-mula dulu, sehari 2 hari pertama, seminggu pertama, risau lain macam kan, risau dekat keluarga kita. Jadi ni Allah campakkan satu kerisauan kepada kita yang kita pun tak tahu di hujungnya bagaimana, penyudahnya bagaimana. Sekarang ni pun PKPP belum habis lagi. Maknanya masa depan kita tak tahu. Wa ma ya'lamu ma fi ghadin illallah. Kita mesti bergantung harap, berdoa, tawakal sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntutan ke atas kita. Nak lebih-lebih kita tak boleh, kita tak tahu, kita lemah tuan-tuan. Dan kalau kita tengok, alhamdulillah lah, ini kuliah pertama saya depan ada orang. Sebelum ni kuliah kat depan tak ada orang, kosong. Memanggil datang ke masjid ke pejabat ke, duduk depan, ada kamera macam ni, cakap lah seorang-seorang. Pernah pergi satu masjid tu, biasanya masjid tu kalau kuliah duha dia, kalau muslimat dia 2-3-400 jugalah rasanya, 2-300 orang tu lebih. Tapi hari tu pi lengan, memang tak boleh datang pun seorang, angguk seorang-seorang. Lawak juga. Tengah-tengah kuliah tu datang 2-3 orang. Tengok urus dia tak senang duduk dah, kejap dia bangun, kejap duduk terus tak. Kalau dia mau tahu pun ni, rupanya dia datang bukan nak dengar kuliah, datang nak nguruskan hal nikah. Tak apalah. Gitu. Jadi alhamdulillah dah dibenarkan sekarang ini kuliah antara maghrib dengan isya, 40 orang, pelan-pelan lah tu. Jadi itulah tuan-tuan, kalau kita tengok kan, tempoh orang takut kepada orang musim PKP lah. Kita jumpa kawan pun kita takut. Yang sebelum ni boleh berjumpa, bersalam, berpeluk, PKP jangan, mulut jauh jangan dekat. Semeter tu paling dekat lah tu. Duduk jauh. Kawan ke siapa ke pergi kedai ke, duit shilling pun dia campak kat kita gitu, tak nak pegang. Orang takut orang. Niaga macam tu juga tuan-tuan, COD hantar barang. Saya hantar barang bulan puasa dengan ayam golek lah segala tu, golek habis nasi Arab. Jauh-jauh ya, letak sana. Tahu ni dekat. Dan kita pun macam tu, orang datang rumah letak bakul kat depan, bakul merah, bulan puasa. Boleh lagi, tak ada masalah. Nak ambil pahala bagi orang berbuka tu kan, letak bakul depan rumah kita, dia mau letak lah, kita pun hantar rumah dia mau letak situ. Jadi tak terputus yang itu nak ambil fadilat, pahala bagi orang makan. Itu tuan-tuan, pengalaman diri itu dia ada. Dan insya-Allah kita malam ni tajuk kita berkenaan dengan bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas faqala atqahum
faqalu laisa an haza nas'aluka qala fa yusufu nabiyullah ibn nabiyullah ibni nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an haza nas'aluka qala fa'an ma'adinil arabi sa'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza faqihu. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Abu Hurairah bagi tahu, qila, ditanya orang tanya pada Rasulullah, siapakah yang manusia paling mulia? Dia sahabat ni macam ni tuan-tuan, kalau dia jumpa Nabi SAW, dia akan ada satu perasaan nak tahu sesuatu yang belum diketahui. Barangkali dia tak tahu daripada mana-mana sumber lagi. Kali ni sahabat ni dia tanya, siapa manusia yang paling mulia? Maknanya soalan dia ni tinggi lah. Yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling sempurna, yang paling special kalau kita nak bubuh makna kita. Baginda menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Orang itu bertanya lagi, bukan itu, maknanya yang paling mulia tu siapa? Sahabat tanya, yang paling mulia, kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa, atqakum. Maka kata sahabat ni pula, bukan begitu. Yang kami maksudkan, maknanya maksud kami bukan nak yang macam tu. Maka Rasulullah jawab lagi, baginda menjawab, kalau begitu orangnya ialah Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub. Kalau nak cerita yang paling mulia ni, kata Rasulullah, Yusuf anak kepada Yaqub, iaitu Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub, anak kepada Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Ibrahim disebut Khalilullah. Ini maknanya siapa yang paling mulia, kata Nabi, yang paling bertakwa. Kata sahabat, bukan yang tu kami nak tahu. Kalau bukan begitu, yang paling mulia yang pertama iaitu Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub, anak kepada Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalilullah ni satu pangkat tuan-tuan yang diberi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mulialah Khalil ni, kekasih dekat. Kasih sangat. Sebab Nabi Ibrahim ni dia special, dia lain macam. Bukan kita nafikan kelebihan Rasul lain, tidak. Setiap Rasul tu ada kelebihan. Lebih lagi lah Rasul yang 25, lebih lagi lah yang 5, lebih lagi lah yang penyudahnya Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau disebut Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah ini, sebab rentetan kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim ni dia agak orang kata apa, panjang dan luar biasa pengorbanan dia, yang sampai hari ni sejarah korban diabadikan. Yang kita dah buat korban tu pun hasil daripada sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam tu. Yang pertama, Nabi Ibrahim ni dakwah kepada salah seorang raja di antara 4 orang raja yang paling besar. Salah seorangnya Namrud, yang mereka ni daripada timur ke utara mereka menguasai. Namrud ni di Babylon ni belah-belah Iraq sana lah, zaman belum berpecah-pecah lagi wilayah-wilayah tu. Ini Namrud memang terkenal dengan kasar, dengan gila kuasa, dengan zalim. Namrud ni jadi bukan calang-calang orang nak berhadapan dengan Namrud. Nabi Ibrahim hadap. Walaupun ketika tu konflik dengan ayahnya sendiri, Azar pun susah juga. Orang kata apa, Azar pun memihak kepada Namrud juga. Walaupun sayang anaknya Ibrahim, tapi memihak kepada Namrud. Itu yang pertama. Bukan kecil punya penyiksaan, dibakar.
dihumban dalam api. Yang ni semua orang tahu. Kemudian habis semua itu, nampak macam Namrud ni memang tak boleh nak pakai, tuan-tuan, tak guna, tak boleh pakai, segala nasihat dibagi. Maka Nabi Ibrahim hijrah, dan di antara Nabi yang pertama buat perjalanan jauh hijrah, Nabi Ibrahim AS. Ini kalau ditanya siapa Nabi yang pertama hijrah, Nabi Ibrahim AS. Hijrah pergi ke Palestin, nak selamat. Hijrah ni bukan saja seronok, malah duduk di sini boring ataupun nak pergi sana kok okey sikit, ambil angin baru. Tak, dia hijrah kerana nak selamatkan iman. Dan dalam bab innama a'malu binniyat yang Rasulullah sebut dalam hadis yang pertama dalam matan Al-Ra'in tu pun diceritakan di situ, Nabi Ibrahim lah orang yang pertama berhijrah kerana nak selamatkan iman. Dan kita pun disuruh hijrah, keluarlah daripada tempat yang kita duduk tu kalau iman kita ni tergugat dan kita tak boleh nak tahan iman kita. Contoh, dia bagi contoh, kalau kita duduk satu tempat nak hidupkan syiar Islam tak boleh, akidah barangkali rosak kerana dikelilingi oleh orang-orang yang rosak. Sayangnya iman, sayangnya akidah barangkali kita boleh hadap, tapi anak kita, cucu kita, generasi kita tak mampu. Kita rasa elok keluar daripada tempat tu, hijrah. Tapi kalau kita mampu stay, duduk, tak ada masalah. Kita nak semayang apa orang tak heran, nak korban mereka tak heran, nak puasa tak kan, nak puasa sunat ke puasa Ramadan ke, kamu buatlah. Waktu tu afdal duduk di situ walaupun kita tak ramai. Gitu. Tapi kalau rasa tergugat, keluar. Nabi Ibrahim keluar daripada Babylon tu nak selamatkan iman. Sebab ada 2-3 orang yang beriman nak jaga yang ni. Antaranya isteri dia Sarah, Siti Sarah. Yang kedua anak saudara Nabi Lut, anak saudara tu keluarlah pergi ke Palestin. Tuan-tuan bayangkan, duduk di sana. Ini pengorbanan yang kedua. Yang ketiga dah. Yang keempat, teringin tuan-tuan, teringin nakkan anak. Allahu Akbar, teringin tengok anak kan. Umur dah dekat 100, ada yang kata 100 lebih dah. Teringin, rindukan anak, tapi Allah tak bagi anak. Dia tak mengut, dia tak marah, dia tak salahkan takdir, usaha. Dapat anak. Bila dapat anak, pendekkan cerita, Nabi Ismail tak disuruh jaga pula. Udah dapat anak tengah seronok main gitu, kini disuruh letakkan di Mekah, tempat yang tak ada orang, tak ada siapa, air pun tak ada, ikut, tak ada nak bantah, tak ada nak merungut. Ini Khalil ni, nak nampak Khalil ni, Khalilullah ini balik semula ke Palestin. Dah dibenarkan pula. Okey, tempoh tu dah dibenarkan, boleh kamu pergi berjumpa, pergi berulang lah 2, 3, 4 kali. Udah seronok main, disuruh sembelih pula. Buat tak apa, tak ada masalah. Ini peringkat ni tuan-tuan disebut Khalil ni, tu dia punya tinggi tu. Perjalanan hidupnya tu satu-satu Allah Ta'ala uji, semua dia lepas. Tak ada orang kata apa, dengan senang hati, dengan rela hati, tak ada merungut, tak ada sedikit pun kita kata nak salah sangka, nak membentaklah jauh, tidak sekali lah. Itu tak apa. Maka sebab itulah dinamakan Khalilullah. Disuruh sembelih, semua patuh. Ibrahim Khalilullah. Itu nak cerita Nabi Ibrahim. Yang sahabat tanya tadi, yang paling mulia, yang paling takwa, bukan begitu kata sahabat, maksud kami begini-begini. Oh, kalau begitu yang paling mulia iaitu Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub, anak kepada Nabi Ishak, dan anak kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Baginda ditanya lagi, bukan itu yang kami tanyakan. Maknanya bukan begitu maksud kami. Sahabat kata bukan begitu maksud kami. Maka sabda baginda Nabi SAW, iaitu dari keturunan Arabkah yang kamu hendak tanyakan? Maksudnya kamu ni nak tanyakan dari keturunan Arabkah? Sebab dia ada beza. Arab dengan sebelah Bani Israel sana lain. Kalau keturunan Arab ni, yang mana Nabi Ibrahim ada 2 isteri. Yang pertama Sarah duduklah di
di Palestin, turun ke anak Sarah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ishak, anak kepada Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, sebelah Sarah, maknanya belah-belah Palestin, Bani Israel. Yang perginya ke Mesir tu anak kepada Hajar. Hajar ni orang Mesir, orang yang dimiliki hadiah yang diberi kepada raja kepada Nabi Ibrahim, maknanya orang bangsa Mesir, orang Arab dalam Mesir ni, Egypt, menurunkan bangsa-bangsa keturunan Arab sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kamu nak tahu yang itu kah? Kata Nabi. Tanya Nabi. Mereka lah ialah yang baik. Kalau begitu kata Nabi, orang yang paling mulia yang kamu nak tanya, yang kamu semua nak tahu itu ialah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza faqihu. Maknanya mereka ialah yang baik semasa jahiliyah dulu, masa zaman jahiliyah dulu pun baik, dan baik semasa Islam apabila mereka benar-benar memahami syariat Islam. Orang ni baik dulu pun baik, dah Islam pun baik. Ada orang jahiliyah ni tuan-tuan, disebut jahiliyah dengan sebab-sebab perkara tertentu aja. Ada ketika mereka ni baik, bab janji kadang-kadang, bab hormat tetamu, bab jaga puak masing-masing, bab mesyuarat, ini bagus. Ada orang jahiliyah ni yang dulu dia pun bagus, tak ada minum arak, walaupun mereka ni lepas Islam, yang dulu semua dihapuskan, tak ada masalah. Maknanya mereka ni dulu pun baik, dah masuk Islam, beriman, lagi baik, tak ada masalah. Ini orang yang paling mulia. Ini nak cerita bab yang pertama, bab benar. Kita pun macam tu. Dulu kita baik, kita okey, alhamdulillah, biarlah terus istiqamah jadi orang yang baik. Jangan kejap baik, kejap tak baik, kejap tak baik, kejap baik. Biar istiqamah daripada awal sampai ke sudah. Ini. Dan hadis kita yang seterusnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-dunya, ayat ni dengar betul-betul. Inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu amat manis dan indah pada pandangan mata. Ini dunia tuan-tuan, manis, indah, seronok pada pandangan mata. Sebab tu kita ni kalau boleh tak mau tinggal dunia. Sebut nak meninggal dunia, takut kita ni. Siapa pun kecut. Ni mai dengan Covid ni, takut ni. Takut terkena, takut tinggal dunia. Aku nak hidup lagi. Tapi ingat kata Nabi, dunia ni manis, seronok, sedap pada pandangan mata. Sesungguhnya Allah melantik kamu menjadi pemerintah, yakni jadi khalifah di dunia ini, dan memerhatikan bagaimana kamu bekerja. Ingat, Allah lantik kita, letakkan kita atas dunia ni bukan saja-saja supaya kamu bersenang lenang dengan dunia, bersedap-sedap dengan dunia, leka, lupa, ghaflah. Tak. Sebab fayanzuru kaifa ta'malun, tapi Allah perhati, tengok apa yang kamu dah buat. Kita ni, dia panggil kita ni khalifah lah, maknanya diletakkan atas muka bumi ni. Tak kira lah kamu ni berjawatan apa sekalipun, yang penting duduk atas muka bumi ni. Bukan suruh saja-saja, sukati nak buat apa pun tak. Fayanzuru, maka Allah lihat kaifa ta'malun, kamu buat apa dan bagaimana kamu buat benda tu. Maknanya tak kena mak sajalah. Buat apa setiap detik, setiap saat.
yang memerhatikan. Allah tugaskan pula para malaikat mencatat kita pula. Catat dia tak sama macam kita catat buku nak masuk kedai, bukan. Sehari 10 kali masuk kedai, 10 kali tulis nama. Sekarang bukan macam tu. Kadang-kadang yang tipu ada. Malah dah hari ni. Kadang-kadang tempat tembak suhu tu pun kadang-kadang tak betul. Tu carilah yang elok sikit, yang masjid kita cantik. Masuk-masuk nak minum kadang-kadang ada orang jaga, kadang tak ada. Dah tak ada, pakat tembak sendiri. Tu banyak tembak diri sendiri tu, ambil pak mau. Okeylah tu tulis lah. Tapi Allah memerhati ni dengan mengarahkan kepada malaikat, kamu catat mereka ni apa yang mereka ni buat. Tak terlepas lah setiap saat, setiap minit. Itu. Fattakud dunya wattakun nisa, kata Rasulullah oleh itu takutlah, maknanya jauhilah fitnah dan takutilah tipu daya wanita. Sesungguhnya fitnah pertama terhadap Bani Israel berlaku disebabkan wanita. Bab perempuan ni tuan-tuan bahaya. Bila saya sebut kata perempuan ni bahaya, jangan tuan-tuan kita nampak negatif pada wanita pula. Tidak, bukan begitu, tak maksud begitu. Maknanya fitnah wanita tu, fitnah pertama wanita dalam fitnah pertama kepada Bani Israel ini ialah wanita. Bukan wanita tu tak baik-baik, wanita tu mulia, tapi ia menjadi fitnah itu yang membawa kepada kemusnahan itu. Sebab tu kita sebut di sini tuan-tuan, Imam An-Nawawi syarah hadis ni, dia kata yang takun nisa itu, takutlah, hati-hati itu, hati-hati dengan fitnah wanita. Hati-hati. Ada sebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ini surah Ali Imran ayat 14. Maknanya wanita dihiasi manusia ni, lahirnya kita ni turun ke muka, ada di muka bumi ni, dihiasi manusia itu dengan cintakan kepada syahwat. Syahwat apa? Minan nisa. Automatik laki dia suka perempuan. Kalau tak suka tu, ada yang tak berapa nak kenal tu. Tapi jaga fitnah wanita ni lain. Cara wanita yang halal bagi kita, sebab tu disyariatkan nikah, kahwin. Sebab tu bahaya. Wanita ni bahaya. Percayalah tuan-tuan, kalau orang amanahkan kita ni, pergi ke Kuala Lumpur, bawa duit 1 juta, sampai ke Kuala Lumpur duit tu. Tapi kalau dia amanah pula wanita, so sampai ke Kuala Lumpur tu, oi, wanita muda duduk sebelah pula, duduk ganggu, goda pula. Abang panggil, umur dah 80 abangnya pun tak ada sampai Kuala Lumpur, sampai Tapah lebuh saja. Ini bahaya wanita. Nabi sebut awal-awal lagi dah. Kerana tu elakkan daripada fitnah. Contohnya bertepuk tampar, sembang bukan benda yang sepatutnya, melewati batas-batas yang sepatutnya. Wanita ini kita sembang cara orang lelaki, yang malam ni semua orang lelaki kan, orang kata apa, percayalah lumrah semua macam tu, tak boleh nak tipu perasaan. Umur 80 sakit atas wheelchair tu. Atuk nak durian tak boleh, kencing manis. Nak kambing darah tinggi. Atuk nak kahwin tak. Nak juga. Maknanya memang hiasan. Tapi wanita ni dia special. Kalau zaman dulu, zaman jahiliah ini, ada ketika wanita ni diangkat sampai tinggi, ada ketika dia downkan terus. Wanita kalau datang bulan tak boleh duduk di rumah segala bagai. Wanita tidak ada hak. Anak-anak orang lahir kita tengok wanita pula dibunuh, ditanam hidup-hidup. Datang Islam muliakan balik kedudukan wanita ni tinggi. Letak taraf ibu tu mulia. Dan disebut, Rasulullah sebut pula kan, ad-dunya mata', dunia ni perhiasan, mata benda. Wa khairu mata'id dunyal mar'atu salihah. Sebaik-baik orang kata apa, hiasan dunia ini iaitu wanita yang salihah. Dapat hak ni habis hatilah tuan-tuan. Ini
Ini maknanya Rasulullah dan Islam, Allah Subhanahu wa taala sendiri iktiraf wanita ni. Ini kata Rasulullah lagi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'i. Maknanya aku tidak maknanya tidak aku tinggalkan selepas daripada kewafatan aku, kata Nabi ni, yang paling mudarat besar, yang paling takut iaitu di atas lelaki, iaitu ialah waktu fitnah wanita. Kerana tu garis panduan dia buat siap dah. Wanita ni dengan lelaki yang bukan mahram, kedudukan bagaimana, auratnya bagaimana, jangan menimbulkan orang kata perasaan lelaki, jangan menimbulkan fitnah, jangan buka ruang-ruang supaya tempat timbulnya fitnah tu berlaku. Fitnah tu pun macam kita kata zina. Zina tu pun haram dah. Perkara yang membawa kepada zina tu pun tak boleh. Wala taqrabuz zina. Zina tu dah haram dah. Benda yang boleh bawa kepada zina tu pun tak boleh. Batas nak kena jagalah. Kadang-kadang kita tengok kan, ini yang menakutkan. Sembang kalau tanpa sebab tak payah sembang, bukan kata sombong, tidak. Ini keluar laki, suami orang, isteri pula bini orang, perempuan pula isteri orang, keluar boleh makan, tak ada sebab, tak boleh. Tak boleh. Islam jaga daripada awal lagi. Birthday kawan no bagi hadiah, birthday kawan no bagi hadiah. Allah, kolotnya ustaz, bukan soal kolot tak kolot, ruang tu tutup tanpa sebab. Ini kena jaga. Ini Nabi sebut dalam hadis yang sahih ini, takut fitnah wanita itu. Disyarah oleh Imam An-Nawawi, iaitu kamu jaga daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada fitnah itu sendiri, huru-hara. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Yang ni Nabi ajar doa, tuan-tuan. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjauhkan diri dari kejahatan dan kekayaan jiwa. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Ini dalam hadis ni lah, wat taqwa wal ghina, yang tuan-tuan sendiri pun duk hafal dah sebelum ni. Teruskanlah doa ini. An Abi Umamata Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hijjatil wada'i faqala. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika menunaikan haji yang terakhir. Haji yang terakhir ni, tuan-tuan, sebelum daripada wafatnya baginda Nabi SAW. Ketika mana Rasulullah berkhutbah, didengar oleh ribuan orang, ada yang kata ratusan ribu orang, tanpa menggunakan mikrofon. Ini kelebihan haji akhir ni. Semua orang dengar dengan tekun. Ada yang boleh baca tu, lain macam bunyi khutbah kali ni percakapan Nabi. Antaranya sahabat-sahabat yang dekat, bila dengar Nabi sebut, Nabi cakap lain macam kali ni, macam nak tinggal kita. Ada yang tak berani nak keluar pada mulut pun ada, tahan, pendam perasaan. Ini hajjil wada', haji yang terakhir. Apa kata Nabi? Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini, tuan-tuan, takwa kepada Allah ini daripada Nabi-Nabi dahulu lagi lah. Yang ni yang dibawa sampai kepada mana kita sekarang ni pun, takwa kepada Allah itu je. Takwa kepada Allah, jauhi syirik. Ini lawan kepada takwa kepada Allah tu, jauhi syirik. Ini sembah hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala.
Dirikanlah sembahyang 5 waktu. Yang 5 waktu sehari semalam tu dirikanlah, buat. Berpuasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dalam apa jua keadaan sekalipun, baru ni kita puasa Ramadan. PKP, walaupun PKP, puasa tetap puasa, duduk di rumah. Yang tak adanya iftar ramai-ramai tu je, murai tak ada tu je. Yang lain di rumah jalan juga on, tak ada masalah. Keluarkanlah zakat, bayar zakat harta, dan taatlah kepada pemimpin kamu yang beriman. Taat pada pemimpin. Wa ati'u umara'akum, taat kepada pemimpin. Ini Nabi sebut ni, yang beriman, yang suruh kita buat benda baik. Rupanya ada nas, rupanya suruh taat. Dengarlah, tengok, pilih pemimpin yang macam mana. Pemimpin suruh kita buat benda baik, bukan benda taat, benda maksiatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalah ikut, tak boleh buat sendiri, tak boleh nak buat undang-undang kita sendiri. Tapi kalau pemimpin pun tak ambil peduli hal agama, lantaklah, tak nak ikut macam mana, dia sendiri pun tak berapa nak minat. Tapi pemimpin sendiri pun okey. Macam sekarang ini pelan-pelan boleh. Pemimpin kata duduk boleh mari masjid 40 orang, duduk masing-masing, kita ikutlah. Maknanya taatlah orang panggil tu. Kita taatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi sebut taatlah pemimpin di kalangan kamu, pemimpin yang beriman. Pemimpin yang beriman ni pun dia memimpin tu, dia mikir juga macam mana kita nak dapat redha Allah ni. Dia pun mikir macam mana dia mau nak buat gitu gini. Itu kena. Ni tak mikir, lantaklah. Itu masalah. Nescaya kamu akan masuk ke syurga yang disediakan oleh Tuhan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nak masuk syurga. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat. Dan yang ni jarang kita dengar Nabi gabungkan dengan 3-4 perkara tadi, iaitu wa'ati'u umara'akum, taatkan pemimpin kamu yang beriman, yang suruh buat benda baik. Tapi kalau suruh buat benda tak baik, tak payahlah ikut. Benda yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh diikut walau siapa yang suruh. La ta'atal makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada jenis taat pada makhluk ini ketika mana mereka suruh kita buat benda yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Dan masuklah kita kepada bab tawakal pula, tuan-tuan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Juga hadis ini sebelumnya diriwayatkan oleh orang yang sama, iaitu Abdullah bin Abbas, bahawa Rasulullah pernah berdoa. Bila sebut kata Rasulullah pernah berdoa ni, tuan-tuan, kita pun kalau ingat doa ni bagus ataupun ada juga yang nak hampir-hampir sama dengan ni. Kadang-kadang dalam riwayat yang lain bunyinya, tapi samalah. Apa dia? Rasulullah pernah berdoa saja, ya Allah, aku berserah kepada Engkau. Awal-awal kalimah lagi Nabi sebut Allahumma laka aslamtu. Ini Rasulullah ni, tuan-tuan, dalam satu riwayat yang lain, inilah bangun pagi belum ataupun mula keluar permulaan harinya tu, terus serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tahu diri kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu. Tapi pengakuan, ikrar daripada kita tu penting juga tiap-tiap pagi.
Paling pendek tak ingat yang ni bismillahirrahmanirrahim Allah, ini pun cukup ampuh dah tuan-tuan. Ini pun dah cukup dah. Ada dalam riwayat juga. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Lantak pergilah ke mana jadi, pergilah ke mana pun. Aku beriman kepada engkau. Wa alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepada engkau. Wa ilaika anabtu, dan aku kembali kepada engkau. Wa bika khasamtu, dan aku berjuang kerana engkau. Tersebut perjuangan apa semua pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuatan engkau. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan engkau. Janganlah aku disesatkan. Engkau yang hidup dan tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Ini penegasan tuan-tuan. Allah Ta'ala Tuhan yang maha hidup, hayyun la yamut. Manusia, jin, semuanya mati belaka. Kalau boleh ingat baguslah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul lazi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Ingat tuan-tuan. Okey. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan, tetap daripada Ibnu Abbas juga hadis yang seterusnya ini. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimah yang kita duk dengar dah sebelum ni tuan-tuan, rupanya ini kelebihan dia, ini dia punya sandaran dia. Katanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah membaca ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika dicampakkan ke dalam api. Ini tuan-tuan, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh orang yang sama. Katanya Nabi Ibrahim baca doa ni lah. Kita duk baca Nabi Ibrahim ni bila Namrud dia dah fed up dengan Nabi Ibrahim. Orang lain tak berani lawan dia, tentang dia. Tiba-tiba datang satu orang yang lawan dia, tentang dia sampai habis. Dia bakar-bakar bukan sikit. Kayu api tu bukan macam Pak Din bakar lemang tu dah. Punya kejam Namrud ni, ghalibnya, biasanya nak bakar satu orang tu, satu lori kayu api cukup dah, hangus kentung dah tu pun. Tapi dendam punya pasal, kesumat, dengki, sakit hati, dikerahkan habis. Semua orang suruh kumpulkan kayu api penuh satu kawasan lapang tu, macam nak bakar sekampung, padahal nak bakar seorang aja. Sampai dikatakan bila api itu menjulang, nak pergi dekat pun tak boleh. Dia sendiri pun tak boleh dekat, panas sangat. Lempar daripada jauh je dengan dibuat satu alat macam lastik besar tu. Diikat dulu, katanya di Maglu, diikat dengan rantai-rantai besi. Rantai habis semua hancur, pecah, putus. Yang tak terkena api Nabi Ibrahim alaihi salam saja. Di antaranya katanya Nabi Ibrahim membaca ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadailah bagi Allah sebagai penolong kami. Kami serahkan segalanya pada Allah. Jangan tuan-tuan balik sekali pergi terjun api pula nak try tengok hasbunallahu wa ni'mal wakil, kena boom terjun. Balik esok gelap je muka. Bacalah, kalau Allah nak bagi jadi. Tapi kita beramal ni sebab dia ada sandaran. Ketika dan telah dibaca juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
semasa mereka berkata sesungguhnya manusia orang-orang kafir, yakni orang kafir berkata telah berkumpul kerana hendak menyerang kamu. Maknanya ketika mana orang kafir berkumpul nak menyerang kamu, maka hendaklah kamu gerun kepada mereka. Berita itu makin menambahkan iman orang-orang mukmin, dan mereka berkata cukuplah Allah untuk menolong kami, dan dia sebaik-baik pengurus, segala urusan kami terserah kepadanya. Contoh tuan-tuan dalam perang Ahzab. Perang Ahzab ni juga orang panggil perang Khandaq. Ni puak-puak musuh ni datang dengan Ahzab. Ahzab ni maknanya dia banyak grup, banyak kumpulan. Yahudi campur dengan musyrikin Mekah, campur dengan Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, apa segala bagai yang duduk sekitar Madinah. Mari, mana tak gerun tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan peperangan yang tak dijangka, yang tak dirancang, tiba-tiba datang ribuan duk keliling di Madinah ini. Maka yang ni para sahabat, orang-orang ketika tu diajarkan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Beramallah start daripada malam ni, jangan lupalah sampai bila-bila hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala sebagai pengurus, penolong. Bukan nak sembang besar datang banyak. Dah, bukan kita sembang begitu. Tapi inilah sebut pendek aja. Nak ingat yang lain tadi panjang-panjang ustaz. Yang ni hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka segala urusan kami terserah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dalam satu riwayat yang lain daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat yang lain ada sebut akhir kalimah yang diucapkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dicampakkan ke dalam api, iaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah tu banyaklah domena. Kalau hasbiyallah maknanya memadailah bagi aku. Dalam riwayat yang ni disebut bahawa Nabi Ibrahim akhir kalam, kada akhiru qauli Ibrahim, waktu dia dah ikat baginda Nabi Ibrahim ni, dah ikat dengan rantai, dah tak ada kompromi, dah nak bakar juga. Ini yang keluar di akhir mulut dia yang tu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boom, dia mau campak. Memang memadai sungguh lah, tak ada apa-apa. Nabi api ni sifatnya panas. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika disebut dalam api, duduk dalam api itu bardan, maknanya sejuk. Sejuk ni pula menyakitkan tuan-tuan. Bukanlah Nabi Ibrahim duduk dalam api ni sejuk yang menyakitkan. Contohlah kita tak tahan sejuk, pergi duduk tempat sejuk, tempat salji. Tuan-tuan pernah pergi kan, mengetak, maknanya sejuk tu menyakitkan. Siapa tak percaya masuklah rumah bilik mayat tu, sejuk, oi sakit sampai ke tulang. Maknanya sejuk yang kepada Nabi Ibrahim api ni bukan sejuk yang menyakitkan. Bardan wa salaman, sejahtera, seronok. Macam mata aircon tu duduk dalam bilik waktu panas, buka nombor 20 sedap, lena tidur. Maknanya Nabi Ibrahim relax je dalam tu, bukan sejuk yang menyakiti. Panas memang tak terasa. Ketika mana rantai-rantai yang diikat tu habis semua terlucut, Nabi Ibrahim tenang dalam tu, rehat. Allah bagi rehat lah. Duduk dengan berhadapan dengan puak-puak Namrud ini, dengan ayah sendiri, dan ayah kamu sendiri tak nak ikut kan. Duduk dalam tu beberapa ketika, rehat, tenang. Bardan wa salaman, sejahtera ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim, relax aja. Tapi puak-puak tu dia tunggu. Dia rasa barangkali dia rasa macam sesuatu, Nabi jarang jumpa orang macam dengan Namrud ni. Orang tak berani lawan, dia lawan. Orang tak berani bangkang, dia bangkang. Tak pernah jumpa ni. Dia mungkin nak tunggu something apa berlaku, nak tengok lepas tunggu sampai api tu tak ada. Tengok keluar steady je, terkejut. Tak beriman juga.
Kalau terkejut tu juga Namrud macam tu juga. Sebab tu kata Nabi Ibrahim tak boleh duduklah di sini, dah tegak sangat lawan Kedah kata kan, tak boleh pakai dah, baru bergerak ke sana. Tapi dalam riwayat yang ni lah Nabi sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pegang yang ni tuan-tuan, ingat yang ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati tayri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dimasukkan ke syurga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung, yakni benar-benar berserah dan percaya kepada jaminan Allah kepada dirinya. Maknanya dalam Quran pun ada sebut tuan-tuan, dalam hadis pun disebut 2-3 hadis berkenaan dengan ikut contoh burung ni. Disebut burung, banyak lagi binatang lain. Allah dan Rasulullah sebut burung. Maknanya akan masuk syurga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung, benar-benar tawakal burung ni. Afidati tayri, burung kan. Kalau kita tengok burung, dalam bab tawakal burung ni paling tinggi. Tuan-tuan pernah tengok burung buat mogok sebab harga barang naik? Tak ada, memang tak ada lah pun. Tapi perangai baik burung ni, dia bangun pagi, tawakal dia punya tinggi. Dia ada anak kecil duduk dalam sarang, dia bangun pagi, dia pergi cari rezeki. Dia pergi cari rezeki tu bukan dia tahu pun di mana rezeki dia. Tawakal sungguh. Tapi jarang burung ni kalau dia balik kosong. Setelah dia makan, dia ada kekuatan, di paruh dia tu ada je dia buat balik. Kadang-kadang kita campur nasi depan rumah kita tu, dia datang, bukan dia datang makan untuk dia tembuluk perut dia seorang, tak ada. Tuan-tuan tengok, lepas dia makan, dia ambil satu, dia pergi balik ke sarang dia. Sarang dan entah dari mana duduk pun tak tahu. Barangkali nun dia taman maju punya jauh, ataupun U sini sampai ke Lake V sana dia pergi. Bawa balik ke anak. Dia tahu tak rezeki dia ada situ? Dia tak tahu. Macam kita pagi-pagi dah tahu dah, kawan ni tempat kerja dia sini, kawan ni tempat kerja dia sana. Kan, kawan ni pun cari rezeki sana, mana sini, pergi je cari. Burung dia tak tahu. Bangun pagi, tinggalkan anak-anak tu macam-macam, dengan ular, dengan biawak je, dengan orang ngambil burung, perangkap burung je, tuan-tuan. Orang kalau minat main burung ni tuan-tuan, kadang-kadang luar biasa sikit. Saya pernah tengok satu orang kan, dekat rumah kita lah, duk termenung, dia ingat motor dia rosak, duk menyorok balik motor. Apa hal pakcik, motor rosak ke tidak? Dia tunjuk. Apa hal? Rupanya dia tahan burung. Allah, dia sanggup tunggu tengah panas tu. Itu minat punya main burung. Lupakan yang tu, balik kepada tawakal burung ni tinggi. Contoh, hari ni dia datang tempat tu, dia dapat makanan, punya jauh dia punya sarang, esok dia datang lagi. Dia barangkali dia ingat di situ ada lagi makanan, datang dah tak ada. Ayam makan, kucing makan, dia tak kisah. Dia bangun, dia pergi tempat lain pula. Ada, tak ada, dia cari lain, jumpa, baru buat balik ke sarang. Tawakal burung, seekor binatang yang kecil aja. Disuruh kita perhati burung, tengok kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok alam ini, fanzur illa nafsika summan takilil lil alami ulwi summa sufli. Tengok alam ini atas dan bawah, perhati tengok binatang-binatang yang Allah Ta'ala ciptakan tu, kita perhati tengok. Dia akan datang satu dalam diri kita ni, pengajaran untuk diri kita. Jangan tengok-tengok saja. Tengok burung, Nabi kata kamu tengok burung tu, tawakalnya tinggi. Ini kan. Dikatakan maknanya berserah diri dan tawakal, dan dikatakan juga maknanya hati mereka lembut. Hati burung ni lembut, bukan lembut dari sudut lembut fizikalnya tu, dia tak kisah.
Dia pergi cari makan jauh-jauh. Ada tak apa, tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Ini burung. Perhatikan burung. Dalam Quran ni pun sebut, lihat bagaimana burung. Dalam hadis pun disebut, lihat bagaimana burung. Apa-apa jenis burung tak kisahlah. Jangan tanya ustaz, burung apa kami nak tengok esok ni? Murai ke, merebuk ke apa ke, elang ke. Tengoklah apa-apa pun. Memang sikap dia begitu. Cari rezeki pagi, petang, siang, malam. Awal pagi keluar, buat balik. Para anu tinggal di rumah dengan anak, mana ada mengasuh anak dia? Tak ada. Tawakal. Dia pun tahu bahaya bagi anak dia tu banyak. Biawak suka makan telur anak burung, ular suka makan anak burung. Tapi kalau dia tak pergi kerja, macam mana anak dia nak cari rezeki? Dia bangun, dia pergi. Dia yakin dia aku buat tarang kudah tinggi macam ni, insya-Allah selamat. Dia pergi, dia balik, dia buat makanan. Itu tuan-tuan. Dan itulah tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita belajar 2-3 buah hadis daripada hadis bab yang pertama tadi mengenai fitnah. Takutlah fitnah wanita ini. Tidaklah bermakna wanita itu kita anggap negatif, tak. Wanita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut kisah-kisah wanita yang mulia ni, contohnya kepada Khadijah binti Khuwailid, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri sampaikan salam, maknanya rahmat Allah kepada Khadijah ini, special untuk Khadijah. Disebut pula Khadijah ini pula afdalun nisa ahli jannah, Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Atiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibn Imran. Ni di antara manusia-manusia wanita ni memang tak boleh nak ditandingi lah oleh manusia, calang-calang manusia. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Asiyah isteri Fir'aun, kemudian Maryam bin Imran. Banyak lagi sirah-sirah yang terbaik. Contohnya siapa lagi? Macam Ummu Sulaim, Aisyah, banyak kan kisah-kisah para isteri Rasulullah, Safiyah, Saudah, Zainab, Allahu Rabbi. Kalau kita tengok sejarah-sejarah mereka ini, profil peribadi luar biasa, amat luar biasa. Ini kemuliaan wanita. Yang disuruh takut fitnah wanita tadi, fitnah-fitnah yang kita sendiri dengan wanita boleh pergi kepada benda yang negatif. Yang tu cukup-cukup nak kena jaga. Nabi bagi warning. Ingat, Bani Israel dulu pun awal-awal fitnah mereka ni kedebum adalah wanita. Moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan melindungi kita daripada segala fitnah, daripada segala bahaya, daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhan fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il